Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan soalan trial Kelantan 2019 nombor 10. Jadi soalannya rajah 10.1 dan rajah 10.2 menunjukkan dua tiub sinar katok yang serupa. Sinar katok itu dipasangkan disebabkan oleh medan elektrik. Jadi kita tengok soalan A dulu. Soalan A, apakah yang dimaksudkan dengan medan elektrik? Jadi medan elektrik ini ialah kawasan yang di sekeliling cas atau objek yang bercas yang menyebabkan cas atau objek lain yang bercas yang berada dalam kawasan itu akan mengalami daya elektrik. Soalan B pula, dengan menggunakan rajah 10.1 dan rajah 10.2, bandingkan nilai voltan yang dibekalkan VLT, kekuatan medan elektrik di antara plat logam dan pasangan sinar katok. Hubung kaitkan nilai voltan yang dibekalkan dengan kekuatan medan elektrik untuk membuat satu deduksi tentang hubungan antara kekuatan medan elektrik dan pasangan sinar katok. 5 markah. Jadi kita bawa keluar dulu persoalan yang ada dalam poin yang ada dalam soalan ni. Okey. Yang pertama dia suruh bandingkan nilai voltan yang dibekalkan. Lepas tu dia suruh bandingkan kekuatan medan elektrik di antara plat logam dan pasangan sinar katok. Lepas tu dia suruh hubung kaitkan nilai voltan yang dibekalkan ni dengan kekuatan medan elektrik dan buat deduksi tentang hubungi antara kekuatan medan elektrik dan pasangan sinar katok. Jadi benda pertama kita kena buat, kita kena tengok rajah ni dulu. Tengok rajah ni. Jadi soalan poin yang pertama ya, nilai voltan yang dibekalkan. Kita tengok nilai voltan yang dibekalkan dalam rajah 10.2 ni. Kita dapat tengok dia lebih tinggi berbanding rajah 10.1. Jadi kita boleh buat jawapan dia, nilai voltan yang dibekalkan dalam rajah 10.2 lebih tinggi berbanding rajah 10.1. Lepas tu soalan poin yang kedua, disuruh bandingkan kekuatan medan elektrik. Jadi sebabkan voltan pada rajah 10.2 ni lebih besar, jadi medan elektrik dia lebih kuat lah. Jadi kita boleh buat jawapan dia, kekuatan medan elektrik di antara plat logam dalam rajah 10.2 lebih tinggi berbanding rajah 10.1. Lepas tu dia suruh bandingkan pula pasangan sinar katok. Kita dapat tengok kat sini pasangan sinar katok dia pada rajah 10.2 ni dia lebih ketara. Kalau dia pasangan dia tu lebih ke atas berbanding pasangan dalam rajah 10.1. Jadi kita boleh buat jawapan dia, pasangan sinar katok dalam rajah 10.2 lebih ketara berbanding rajah 10.1. Lepas tu poin yang keempat ni dia suruh hubung kaitkan nilai voltan yang dibekalkan dengan kekuatan medan elektrik. Jadi kita boleh buat jawapan, semakin tinggi nilai voltan yang dibekalkan, semakin tinggilah kekuatan medan elektrik dia. Lepas tu apabila kekuatan medan elektrik ni tinggi, semakin tinggilah, semakin ketara lah pasangan sinar katok dia. 5 markah, 5 poin. Lepas tu soalan C pula, rajah 10.3 menunjukkan struktur atom bagi suatu bahan semikonduktor tuling. Terangkan bagaimana untuk membentuk semikonduktor jenis N. 4 markah. Jadi kita boleh buat jawapan dia
Apabila atom daripada unsur pentavalen ni seperti arsenik didupkan dalam silikon, satu elektron berlebihan akan diwujudkan. Atom pentavalen ini dikenali sebagai atom penderma. Lepas tu, elektron bebas yang bercah negatif ni akan menjadi pembawa charge majoriti. Lepas tu, semikonduktor yang mempunyai elektron valence yang berlebihan ini dikenali sebagai semikonduktor jenis N. 4 isi, 4 markah. Lepas tu, soalan D dibagi rajah 10.4 menunjukkan 1 liter elektronik yang mengandungi 100 transistor yang digunakan sebagai switch automatik. Transistor itu akan menyalakan mentor dalam keadaan gelap. Kita tengok soalan dia. Cikgu Saleh ingin mereka bentuk suatu sistem kawalan elektronik untuk menghidupkan siren elektrik yang berlabel 240 volt, 500 watt di rumahnya. Beberapa pengubahsuaian perlu dilakukan pada liter dalam rajah 10.4 bagi membolehkan siren elektrik itu diaktifkan secara automatik apabila rumahnya terbakar. Lepas tu dia suruh cadangkan pengubahsuaian yang boleh dibuat pada liter dalam rajah 10.4 supaya boleh menghidupkan siren elektrik itu secara automatik apabila rumah itu terbakar. Nyatakan pengubahsuaian berdasarkan ciri-ciri komponen elektrik yang perlu untuk menggantikan meter dan perintah pekerjaya dalam liter dan komponen elektrik tambahan dalam liter tu. 10 markah. Jadi kita boleh buat jawapan dia. Hak pertama sekali kita kena gantilah PPC ni dengan termistor untuk mengesah haba sebab dia nak dalam apabila rumah terbakar. Rumah terbakar kita kesah haba lah. Lepas tu pengubahsuaian kedua, mentor ni ditukarkan kepada siren. Sebab kita nak biar siren itu berbunyi apabila kebakaran. Lepas tu kedudukan termistor ni dia kena berada di atas liter. Pada ak 1 tu dia kena gantikan kedudukan dia. Sebab apa? Sebab untuk menghasilkan voltan tapak yang tinggi. Lepas tu poin yang keempat pula, segi ganti diletakkan pada liter pengumpul. Ia diletakkan pada bahagian ni, kat liter pengumpul ni. Di sini kita boleh letak switch geganti di sini. Ini apa fungsi switch geganti diletakkan pada liter pengumpul ni? Fungsi dia untuk menghidupkan liter luar dengan menggunakan voltan yang rendah. Lepas tu pengubahsuaian yang kelima, kedudukan perintah R1 berada di bahagian bawah liter. Kita gantikan saat ni kedudukan dia sama juga sebab dia menghasilkan voltan tapak yang tinggi. Kalau kita nak ulang sebab ni, ulang 2 kali boleh, tapi jangan buat 5 kali tu sebab sama. Lepas tu kalau ada idea lagi nak tambah, kita boleh tambah juga. Diod pemancar cahaya ni diletakkan dekat kawasan siren tu supaya dia menyala apabila siren tu berbunyi. Jadi gitulah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.